Salam sejahtera. Nama saya Prasad Anand Lelaki Bacan Singh. Nombor metrik saya 282507. Saya dari Universiti Utara Malaysia Sinto. Kumpulan saya membuat tugasan tentang anti vaksin. Pengenalan. Untuk mengetahuan anda, vaksin mengandungi kuman sama ada menyebabkan penyakit. Contohnya, vaksin campak mengandungi virus campak dan vaksin HIV mengandungi bakteria HIV. Tetapi ia telah dibunuh atau dilemahkan sehingga tidak membuat anda sakit. Beberapa vaksin hanya mengandungi sebahagian daripada kuman penyakit seperti protein yang ditemui di permukaan sel kuman tersebut. Vaksin biasanya diberi dalam bentuk suntikan. Namun, ada juga vaksin yang diberikan secara oral. Vaksin mengurangkan risiko terkena penyakit berjangkit dengan bekerjasama dengan pertahanan semula jadi tubuh anda untuk membina perlindungan. Vaksin merangsang sistem imun anda untuk menghasilkan antibodi sama seperti jika anda terdedah kepada penyakit ini. Setelah mendapat vaksin, anda mengalami imuniti terhadap penyakit itu tanpa perlu mendapat penyakit terlebih dahulu. Sekiranya anda terkena penyakit berkaitan, keberangkalian untuk mendapat komplikasi penyakit adalah sangat rendah. Kini, kita perlu mempunyai vaksin untuk mencegah lebih daripada 20 penyakit yang mengancam nyawa. Imunisasi pada masa ini telah mencecah 2 hingga 3 juta kematian setiap tahun akibat penyakit seperti difteria, tetanus, influenza dan campak. Maksud anti-vaksin ialah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi di mana vaksin sebenarnya bahaya. Mereka lebih percaya bahawa vaksin membawa penyakit dan tidak selamat untuk kanak-kanak. Antara faktor anti-vaksin ialah tidak percaya kepada para doktor, teknologi dan sains. Untuk pengetahuan anda, keputusan untuk menangguhkan atau menolak vaksin mempengaruhi kesihatan awam apabila pecahan daripada keseluruhan populasi yang kebal terhadap penyakit imuniti kelompok menurun. Kelaziman penyakit bertambah lalu meningkat kemungkinan penyakit pada mereka yang berisiko seperti nombor 1, mereka sebelumnya diberi vaksin tetapi vaksin tidak membina imuniti. Terdapat 2 hingga 5% menerima tidak bertindak balas terhadap dos pertama vaksin campak. Nombor 2, imuniti boleh berkurang dari masa ke masa, contohnya pada orang tua. Nombor 3, mereka iaitu beberapa pesakit yang mengalami masalah imun tidak dapat menerima vaksin virus hidup. Misalnya campak, beguh, rubella, varicella dan bergantung pada imuniti kelompok untuk perlindungan terhadap penyakit tersebut. Ancaman anti-vaksin. Gerakan anti-vaksin bukanlah perkara yang baru. Sejak 1080-an, sebahagian manusia telah menolak vaksinasi untuk penyakit cacair air yang diambil pada lepuhan kulit pesakit cacar. Antara sebab-sebab mereka menolak vaksin tersebut adalah kerana mempertikaikan kebersihan, keselamatan dan melanggar hukum agama. Malah pada sekitar tahun 1970-an, vaksin untuk difteria, tetanus dan pertussis ditolak oleh sebahagian masyarakat kerana dilaporkan menyebab penyakit neurologi. Di Malaysia, penyakit seperti batuk kokol, difteria dan tetanus telah lenyap sejak tahun 2000. Namun, disebabkan gerakan anti-vaksin, penyakit-penyakit ini muncul kembali dan membawa ancaman bukan sahaja kepada kanak-kanak di negara kita, malah golongan dewasa yang berisiko. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan World Health Organization WHO telah menyatakan bahawa anti-vaksin membawa ancaman pada
pada dunia kerana keputusan ahli-ahli anti-vaksin ini bukan dipegang oleh diri sendiri sahaja, tetapi juga disebarkan kepada masyarakat dan orang di sekeliling mereka. Disebabkan kewujudan golongan anti-vaksin, imuniti kelompok yang telah terbina mula terjejas. Lalu, penyakit-penyakit yang telah bertahun-tahun berjaya dicegah muncul kembali. Gerakan anti-vaksin ini sangat berbahaya dan anda boleh lihat sendiri apa yang terjadi di negara Filipina di mana terdapat peningkatan kes demam campak sebanyak 700%, iaitu sebanyak 5,120 kes. Apabila dikenal pasti penyebab peningkatan kes yang mendadak ini kebanyakannya adalah kerana ramai kanak-kanak tidak menerima vaksin. Jika kita diberikan peluang untuk kumpulan anti-vaksin untuk terus mempengaruhi masyarakat dan berleluasa, negara kita akan kembali diserang dengan pelbagai penyakit yang bahaya dan boleh mengarut nyawa. Saya ingin menyerahkan seperjuangan saya untuk meneruskan pembantangan ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Nishandini Widodo, nombor matrik saya 282415. Sekarang saya hendak membentangkan tentang maklumat anti-vaksin. Berikut adalah maklumat anti-vaksin yang telah kumpulan kami dapat untuk mempersiapkan tugasan ini. Baik, anti-vaksin penyakit telah muncul semula dan memberi ancaman bukan sahaja kepada kanak-kanak di negara kita tetapi juga kepada orang dewasa yang berisiko tinggi. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyatakan bahawa anti-vaksin menimbulkan ancaman kepada dunia. Andaian tidak berasas dan tuduhan palsu yang dibuat oleh segelintir ahli anti-vaksin ini bukan sahaja diterima sesama mereka tetapi juga disampaikan kepada masyarakat dan orang sekeliling mereka. Oleh itu, menggalakkan kumpulan penduduk yang lebih luas untuk menolak vaksin. Akhirnya, disebabkan kewujudan kekumpulan anti-vaksin, imuniti kumpulan yang telah dibina selama beradab-adab mula runtuh, membuat penyakit yang telah dicegah selama bertahun-tahun bangkit sekali lagi. Selamat sejahtera, nama saya ialah Yogurchmi Selvan, nama matrik saya ialah 282593. Sekarang tengok pada isu-isu anti-vaksin di Malaysia. Apakah isu-isu anti-vaksin di Malaysia? Mengapa masyarakat tolak vaksin? Kita mengalami masalah apa dari golongan anti-vaksin di Malaysia? Pergerakan anti-vaksin ini sangat berbahaya dan juga memberi isu peningkatan mendadak kes. Ini dikenal pasti kebanyakan adalah kerana ramai kanak-kanak tidak menerima vaksin yang diperlukan. Selain daripada itu, kumpulan anti-vaksin terus menyebar pengaruh mereka kepada masyarakat negara kita. Yang isu ini kembali diserang pelbagai penyakit yang berbahaya dan membawa maut, sebagai contoh COVID-19 yang pada masa sekarang. Ini boleh terbukti memudaratkan masyarakat yang terlibat dalam gerakan anti-vaksin boleh dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu penolakan vaksin, tahan vaksin dan teraga-aga terhadap vaksin. Pengkategorikan ini membantu memahami motif, sebab dan kebimbangan mereka. Mereka tidak mungkin memberi vaksin kepada diri mereka ataupun anak-anak mereka. Pendapat mereka suka diubah, tetapi kadang-kadang mereka sendiri atau anak-anak menerima vaksin, beberapa vaksin sahaja. Orang yang tahan vaksin sebaliknya mungkin menolak vaksinasi tetapi pada masa yang sama mencari dan bersedia untuk mempertimbangkan maklumat tentang vaksin COVID-19.
intervensi yang mengenangani kebimbangan mereka boleh meningkatkan penerimaan vaksin COVID-19 mereka. Sebaliknya, orang yang teragak-agak vaksin tidak begitu komitmen terhadap persendirian anti-vaksin. Kumpulan ini muncul selepas memulakan program vaksinasi COVID-19. Mereka mungkin mengelakkan vaksinasi COVID-19 kerana beberapa kepercayaan atau kebimbangan kecil seperti demam selepas vaksin, intervensi mudah seperti mendidik tentang vaksin di peringkat tempatan boleh meningkatkan penerimaan vaksin COVID-19 di kalangan mereka. Mempromosikan vaksin COVID-19 di peringkat global bukanlah sesuatu yang mudah kerana model satu saiz yang sesuai untuk semua kumpulan orang yang berbeza tidak tersedia. Walau bagaimanapun, campur tangan psikososial harus dibangunkan untuk menangani pergerakan anti-vaksin dengan mempertimbangkan kebimbangan tempatan, kepercayaan asas dan budaya. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Arvindan Kopal dengan nombor matriknya 282140 dari UUM Sinto A. So, saya nak buat pembentangan tentang kesan terhadap isu anti-vaksin. Dengannya, pengaruh golongan anti-vaksin menakutkan orang ramai dan juga menakutkan masyarakat mengenai keburukan pelalian itu. Dengan itu, golongan anti-vaksin juga mempengaruhi orang ramai mengenai pengambilan suntikan itu dan juga menyebarkan kesan sampingan vaksin dengan menggunakan video yang tidak berkaitan untuk menakutkan orang ramai. Di samping itu, golongan anti-vaksin juga merisaukan lebih ramai orang mengenai pengambilan vaksin dengan kesannya kemudaratan kesihatan dan jiwa. Akhirnya, golongan anti-vaksin juga memberi risiko berbahaya kepada orang awam yang lain di negara kita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syarkawi Rifki bin Muhammad Sofian, nombor matrik 282327. Saya akan menerangkan berkenaan solusi dan penyelesaian isu berkaitan isu anti-vaksin. Solusi yang pertama ialah memperketatkan peraturan dan menghadkan kelonggaran kepada anti-vaksin. Menyekat pergerakan golongan anti-vaksin supaya tidak menyebarkan dan dijangkiti virus penyakit. Menyebarkan maklumat berkaitan kebaikan vaksin secara berterusan melalui media sosial dan media massa. Memberi lebih peluang dan penekanan kepada anti-vaksin untuk menerima kebaikan vaksin. Menyalurkan maklumat kebaikan vaksin dan implikasi jika menolak vaksin kepada pelajar sekolah. Menarik keistimewaan yang diberikan supaya anti-vaksin akur untuk menerima suntikan vaksin demi kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Wabak ini bukan sahaja memberi tekanan kepada sistem penjagaan kesihatan negara, tetapi juga menyebabkan kematian yang membawa maut. Oleh itu, adalah amat penting untuk semua pihak berkepentingan dalam dunia perubatan, pakar perubatan, penyelidik, pendidik dan kerajaan bersatu untuk membendung pengaruh gerakan anti-vaksinasi yang menyasarkan ibu bapa. Selain itu, kita mesti memerangi penyebaran vaksin yang salah melalui media sosial dan platform media berita dengan berkesan. Oleh itu, untuk memerangi gerakan anti-vaksinasi, perlu ada penekanan yang kuat untuk membantu ibu bapa membina kepercayaan terhadap profesional kesihatan dan pihak berkuasa yang berkaitan
mendidik mereka tentang fakta dan angka, membongkar mitos yang dijaga oleh gerakan anti-vaksinasi dan juga memperkenalkan undang-undang yang menggalakkan vaksinasi jika tidak mewajibkannya. Kesimpulannya, kita mestilah melindungi diri dan keluarga kita dengan vaksinasi COVID-19. Terima kasih semua.